Tuan Yang Dipertua, Peraturan Mesyuarat 18.1 dengan izin. Tuan Yang Dipertua, semalam pada jam 9.20 saya telah sampaikan pada pejabat Tuan Yang Dipertua satu usul untuk menangguhkan mesyuarat di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1, dan saya baru baca jawapan daripada Tuan Yang Dipertua yang menolak usul itu atas alasan kononnya usul, dan dengan izin saya baca perenggan yang berkaitan itu dalam surat Tuan Yang Dipertua, iaitu usul itu melanggar Peraturan Mesyuarat 23 1/1/I 23/I itu, dengan izin saya ingin baca sebab saya dapat ada kemungkinan besar usul saya telah disalah faham dan tafsiran. Yang berhormat, duduk dulu. Saya perlu. Yang berhormat duduk. Peraturan Mesyuarat 42, apabila speaker menyampuk, yang berhormat yang sedemikian duduk. Kita sekarang bercerita Peraturan Mesyuarat. So let's play with the Peraturan Mesyuarat. Sebelum yang berhormat berhujah, saya tahu yang berhormat akan mengatakan kepada saya bahwa tafsir saya salah. Tapi yang berhormat, saya jemput kepada yang berhormat Peraturan Mesyuarat 99. Tengok, 99 tafsiran. You read for me. Terima kasih diberi peluang untuk membaca itu. You read for me yang berhormat Peraturan Mesyuarat 99. You read to me. Baca Peraturan Mesyuarat. Tuan Yang Dipertua, saya akan buat itu selepas yang kata yang apa? Berhormat, saya speaker, saya menggunakan kuasa. Tadi saya kata apabila saya menyampuk, yang berhormat duduk. Sekarang saya jemput yang berhormat baca Peraturan Mesyuarat 99. Ya. Supaya semua dengar. Saya akan baca Tuan Yang Dipertua. Maksud saya bukan. Yang berhormat, baca Peraturan Mesyuarat 99. Jangan ingkar. Baca. Karena yang berhormat bercerita pasal Peraturan Mesyuarat 18. Sebelum yang berhormat berhujah, saya suruh baca dulu itu. Baca. Dengan izin. Sila. Saya baca versi dalam Inggeris dengan izin. Tolong Tuan Dipertua, saya tak mau diganggu oleh pihak yang tidak berkenan. Dengan izin. Dengan dalam bahasa Inggeris 99. The decision of Tuan Yang Dipertua upon any point of interpretation of any of these standing orders and upon any matter of practice shall, subject to a substantive motion, move for that purpose, be final, and Tuan Yang Dipertua may from time to time issue rulings thereon. Saya tidak ada apa-apa masalah dengan ini. Maksud saya, Subang duduk Subang. No, you have to. Peraturan Mesyuarat 42, apabila yang berhormat menyampuk, Peraturan Mesyuarat duduk. Karena yang berhormat sekarang ini membangkitkan Peraturan Mesyuarat 18. So let's talk about Peraturan Mesyuarat. Sit down. I will sit down. I will sit down. Duduk. Subang duduk. I don't want to quarrel with you. Duduk. I will sit down. Nanti duduk. Pasal saya sekarang sudah bercakap lagi. I will sit down. Subang, saya sekarang ini mau berhujah lagi. Selain daripada Peraturan Mesyuarat 99. Sila duduk. Peraturan Mesyuarat 42. But I must be allowed to explain what I want to say. Atas assurance itu saya akan duduk dulu. Saya akan duduk dulu. Okey. Ahli yang berhormat, Peraturan Mesyuarat 18.1 dan 18.2, ahli yang berhormat semua faham. Cuma diberi kebenaran oleh Yang Dipertua kalau 3 syarat ditemui. Ada khusus kepentingan orang ramai, perlu disegerakan. Dan Yang Dipertua mempunyai kuasa-kuasa untuk menolak, sama ada dalam kamar ataupun dalam majelis. Yaitu ahli yang berhormat yang berkenaan boleh baca. Selepas itu Yang Dipertua umum keputusan. Semua yang berhormat tahu ini. Apabila yang berhormat ditolak dalam kamar, Peraturan Mesyuarat 18.8 mengatakan tidak boleh lagi dibangkitkan dalam Dewan. Oleh kerana Peraturan Mesyuarat 99 mengatakan keputusan Yang Dipertua adalah mutamad. Kalau itu mau dipertikaikan, jangan berhujah dalam majelis. Buat usul bersendirian. Jelas. Siapa peguam-peguam dalam majelis ini? Pahamkah ini?
ataupun sengaja tidak mau paham karena ada agenda tertentu. Jangan hiritkan saya kepada ahli-ahli yang berhormat punya agenda politik. Jangan. Bermakna keputusan saya adalah mutamad. Dan itu dalam perkara 99. Ahli yang berhormat Subang bersetuju dengan ini. Tetapi ahli yang berhormat, kalau dia pertikaikan, sedangkan peraturan masyurat 8 mengatakan bahwa apabila keputusan dibuat dalam kamar tidak boleh dibangkitkan kembali. Ini semua dipahami. Tapi kadang-kadang oleh karena saya hati baik, bersimpati, saya suruh baca lah kadang-kadang untuk memuaskan hati yang berhormat semua. Tetapi ahli yang berhormat mengasak kepada saya. Belum buat usul, sudah buat press statement. Selepas itu apabila usul sudah dibaca, dibuang, buat press statement lagi. Siapa yang jahat? Semua speaker yang jahat. Tidak ada satu ahli yang berhormat pun yang tidak melanggar peraturan masyurat. Sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya faham 18/8 di mana usul itu tidak boleh dikemukakan dan tidak boleh dibaca. Itu bukan hasrat saya. Saya tidak sekarang minta saya membaca usul sepenuhnya. Apa yang saya ingin bangkitkan Tuan Yang Dipertua dengan hormat, alasan yang diberi dalam surat adalah usul saya itu melanggar peraturan 23/1/I. Coba baca ini sama saya yang saya ingin bangkitkan. Baca sama saya yang berhormat. Saya akan baca. Terima kasih, saya akan baca itu. Saya baca 23I 23/1/I. Di mana ini berkaitan dengan soalan. Sebenarnya ini tak berkaitan dengan usul tergempar. Soalan dan alasannya sekarang. Sesuatu pertanian, ini fokus pada pertanian. Pertanian itu tidak boleh dikeluarkan berkenaan dengan betul atau tidaknya penerangan dalam surat-surat khabar atau penerangan yang dikeluarkan oleh seseorang bagi dirinya atau penerangan badan-badan kewangan. So jadi tidak boleh ditanya. Saya baca yang bahasa Inggeris, itu lebih senang untuk faham sedikit. Saya yang berhormat, A bahasa question Malaysia shall not be asked whether statements in the press are accurate. Now, sebenarnya kalau Tuan Yang Dipertua, satu, usul tergempar adalah untuk merundingkan satu perkara, bukan untuk dapat jawapan untuk satu soalan. Ya. Satu. Yang kedua, Duduk dulu. Yang kedua, saya akan menyampuk sekarang. Duduk dulu. Okey. Duduk. Tapi Ya, at duduk least dulu. Saya menyampuk. Peraturan Dua masyurat ayat saja. 42. Apabila speaker menyampuk, duduk. Semua setuju nah? Apabila speaker menyampuk, ahli yang berkenaan duduk. Kena peraturan masyurat 42. Ahli yang berhormat Subang telah mengeluarkan hujah bahawa apabila menggunakan peraturan masyurat 18 itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Tetapi siapakah ahli yang berhormat yang mengeluarkan usul di bawah 18.1 yang tidak berkenaan mengenai dengan undi tidak percaya? Sedangkan undi tidak percaya mengendaki keputusan dan pengundian. Siapa yang berhormat? Bukan daripada sebelah yang berhormat. Bukan. Saya saja yang mempertahankan integriti parlemen ini. Yang berhormat. Kamu semua tahu, tetapi masing-masing ada agenda. Jangan heret saya kepada agenda politik masing-masing. Sebelum yang berhormat bangkitkan usul ini, telah yang berhormat buat kenyataan akbar kemarin. Karena yang berhormat anticipate that I will throw it. Tafsiran saya bagi 23I ialah, itulah saya tolak dalam kamar. Oleh karena 23 tidak semestinya ruang lingkup terhad kepada persoalan pertanyaan menteri secara bertulis. Karena yang dibincang yang berhormat, yang kau mau bincang, yang berhormat mau bincang, ialah kenyataan-kenyataan Wikileaks yang tidak ada kesahihan pun sampai sekarang, yang cuma keluar di akbar-akbar. Why should I allow a speculation outside there that I think it is not concrete? Now you tell me, whether my decision is wrong or not. Why? If I allow that, I will allow anything under Rule 18. Mohon beri sokongan kepada Subang. Tidak ada mohon sokongan yang berhormat. Kalau ada point of order, saya selesaikan dulu Subang. Pasal sekarang ini yang berhormat, saya in a mood to cerita pasal point of order. Pasal saya ini yang berhormat dinampak kecil sangat oleh pengamal-pengamal guaman yang bertaraf internasional ini, seperti Subang dan seperti Bukit Gelugur. Ini oleh karena speaker ini dari kampung yang berhormat.
dipandang ringan. Tidak, Tan Kalau Sri. bukan peraturan mesyuarat, jangan yang berhormat cakap. No, ini sebab mengikut peraturan 21A itu. Ini soal khabar angin penerangan dalam surat khabar. Tetapi Menteri Luar Negara terdapat bantahan yang rasmi. Yes. Ini Duduk berkenaan yang dengan berhormat. usul Duduk yang berhormat. tersebut. Jadi Duduk. ini bukan lagi Duduk yang khabar berhormat. angin. Duduk. Yang berhormat. Sebelum saya ambil tindakan di bawah 18.1 dan 2. Pertama yang saya buat minit kepada Setiausaha Dewan. Sila ambil maklum balas kepada kementerian-kementerian yang berwajib. Sebelum saya buat tindakan. Saya tahu. Menteri Luar Negara terpaksa panggil duta Singapura datang untuk minta pengesahan. Jadi bagi saya yang berhormat, tidak semestinya oleh karena Menteri Luar itu panggil, masih lagi speculation dalam paper, kurang daripada itu belum ada pun reaksi daripada orang sebelah, terus saya suruh benarkan untuk bahas. Dan saya mau tanya lagi Subang, I'm not finished with you ya. Kalau seandainya spekulasi itu dalam Wikileaks, ada nama-nama yang berhormat yang berkenaan tidak terlibat, will you bring it under 18.1? Tuan Wizwa sudah habis, That's why I'm asking you a question. Thank you. First, saya balik pada isu tadi. Tuan yang betul-betul bangkitkan perkara bahawa saya telah buat kenyataan akhbar semalam dan nampak itu sudah jadi point of contention dengan Tuan yang betul-betul. Now, saya perlu sebut ni. Tidak salah sama sekali. Dan saya retreat ni untuk benefit parti semua, untuk Dewan ni. Tidak salah, tidak dilarang sama sekali untuk mana-mana ahli Dewan ni. Terima kasih yang berhormat. Mengemukakan usul. No, I have to finish my Terima point. kasih yang berhormat. Saya sekarang menyampuk di bawah peraturan masyurat 42, maka yang berhormat It is duduk. not wrong, tidak salah untuk membuat kenyataan akhbar bahawa Peraturan masyurat 42 yang berhormat duduk. Usul. Tidak salah. Peraturan masyurat 42. Duduk. Saya akan dengar dulu. Saya akan Duduk. Iya. Saya akui, cuma saya bercakap bahawa apabila yang berhormat Subang buat kenyataan akhbar di luar sebelum usul saya terima, saya tidak mengatakan dia salah, saya cuma mengatakan nanti apabila saya tolak di anticipate, maka saya lagi yang salah. Saya setuju dengan yang berhormat. Tetapi dalam menolak ini yang berhormat, itulah makanya saya suruh yang berhormat baca 99. Karena kalaulah tafsiran saya pada 231A itu salah, buatlah usul, jangan pertikaikan di sini. Oleh kita dengan mempertikaikan masa telah membazir. Jadi adakah kesalahan saya di bawah ini yang berhormat? Karena 99 sudah cakap mengatakan bahwa tafsiran speaker adalah tafsiran yang perlu diikut dalam sesuatu persidangan. Kecuali sesiapa yang tidak bersetuju buat usul. Tapi yang berhormat tidak mau buat usul. Mau pula bawa saya mau refer interpretation yang berhormat, sedangkan peraturan masyurat sudah nyata. Sudah yang berhormat. Saya tidak mau bertengkar lagi dengan soal 18.1. Yang berhormat sudah. Semua sudah dengar apa saya punya pendirian dengan soal ini. Yang berhormat sudah. Karena yang berhormat mengulang hujah-hujah lagi. Kalau tidak saya gunakan kuasa saya di bawah peraturan masyurat 44. I did not repeat Yang any berhormat, point. I am duduk just yang berhormat. answering. Yeah. I'm I not don't have repeating time any anymore point. to quarrel. I am Duduk. answering what you have asked me to answer. Dengan izin. No need. You answer also the same No, subject pendirian. I Sudah. have to. I don't even have to explain what is my position. Tuan yang di-Pertua telah bangkitkan Subang, isu usul sudahlah tak Subang. percaya. No, I have to answer that because you raised Sudahlah it. Subang, sudah. You raised it. I have to answer Subang, it. sudahlah. Sudah. No, I listened when you raised it. You have to listen to me and Bentara. respond. Kalian yang berhormat, Tuan yang sekarang ini di-Pertua- saya menggunakan kuasa saya di bawah peraturan masyurat 44 I'm not going to back down. untuk Tuan meriakkan yang Subang di-Pertua- sehingga hari esok. Tuan yang di-Pertua tadi. Bentara, jalankan tugas. Kita dalam Dewan ni Tan Sri. Tuan yang di-Pertua. Adalah tolak ansur sikit. You made a sangkaan jahat tadi atas saya. Berkatan saya Subang, isu silakan. tak percaya tu. Yeah. Let me answer it. Be fair, Subang. let me answer it. Your example of the no confidence motion is wrong. You know that. Now let me explain why at least. Let me Apa say benar? that. What is wrong with that? Undang-undang Apa untuk salah bacaan explain? kali yang pertama. Tan Sri Speaker,
I'm going. Saya akan pergi. Dan speaker bagi kenyataan, tak bolehkah Yang Berhormat jawab? It's door. And I take 2 minutes. Yang berhormat. Saya dengar di luar. Yang berhormat, pematang pau, duduk. Yang berhormat, duduk. Saya boleh duduk Tan Sri Yang Alih yang berhormat yang Bintulu, lain. you can stand up. Senyap alih yang berhormat. Alih yang berhormat yang lain, tolong senyap. Ya. Jangan sombong, jangan sombong. Dah. Dah. Baik. Dah, you nak angkat jawab. Silam ke siapa? You boleh bangun. Tak payah sombong. Saya cuma nak cakap dengan speaker. Subang. Dah, jangan sombong. Don't be too arrogant. Don't. Not arrogant. Speaker, kalau you dewan, you are very patient. With us, you suspend. With them, you are very patient. Thank you very much. Apa yang saya minta? You tuduh Subang, bagi dia jawab. Itu saja. Itu saja. Bukan kita minta bantah apa. Sudah, pematang pau. Sudah. Duduk. Bagi peluang orang sudah cakap. pematang pau, duduk. Dan jangan bagi pilihan untuk serang kami dan biar dia jerit. Yang berhormat, pematang pau. Apabila yang berhormat mengatakan bahawa kalau mereka bising saya biarkan. Yang berhormat seolah-olah tidak nampak. Saya di depan yang berhormat. Sejak bila juga apabila saya menjerit, saya kata, sudahlah yang berhormat. Sejak bila bawa semua senyap? Ya, mana ada tindakan satu pun BN. Dia makilah macam mana. Kalau BN takut. Tak berani, takut. Kalau BN takut. Alih yang berhormat. Iya. Semua yang di depan saya, semua sini berani. Ini saja yang penakut. Ya. Gombak. Ya. Kalau BN takut. Kalau Gombak lagi respon. Tak. Tan Sri Speaker, jangan buat tuduhan begitu. Tengok ni, hari ni ada usul baru pula. Saya tidak pernah dirujuk kepada jawatan kuasa hak kebebasan. Yang berhormat, nak itu bercakap yang pun tak berhormat boleh. soal lain. Itu soal Gombak lain? soal lain, Gombak. Bagaimana soal lain, hukuman Gombak. boleh dijatuhkan Soal lain. tanpa perbicaraan? Ini sistem apa? Yang Sistem berhormat, apa ini? Gombak. Sudahlah Gombak. Gunakanlah Sudahlah, peraturan yang Gombak. ada. Apa nak guna kuasa apa? Sudah. Nak guna kuasa Sudahlah apa? Gombak, sudahlah. Sudah apa? Sudah dihukum. Gombak dua keluar. Bentar. Dua. Sip. Mengapa? Ini peraturan. Buang coba semua. Ini gila. Ini apa ni? You are fair. Ini parlimen. Dia boleh maki kita. You don't even dare take a stand with us. Ini peraturan apa ni? Tan Sri Speaker. Tapi jangan kenakan kita macam tu. Kita faham tak konsen. Patut najis. Bertindak dia adil. Apa ni? Jangan uji kesabaran. Masih salah sampai kantung. Nanti aku visi wakil. Hei, jangan cakap banyak ah. Dia boleh maki kita. Sudahlah. Kalau berani main sini. Oi, kalau berani. Allah. Peraturan mesyuarat. Cakap tepuk meja, cakap tak mau tak payah. Peraturan mesyuarat, Tuan Ketua. 27 Ibu Timur,
Ibu Timur, perlu lagi saya dengar peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat 23. Oleh kerana kita barulah lihat ini peraturan urusan mesyuarat hari ini, aturan urusan mesyuarat di mana adalah usul yang dinamakan 18 mengenai yang di atas nama Yang Berhormat Menteri dalam Jabatan Menteri, mengenai Yang Berhormat Tuan Kapal Singh, Yang Berhormat Glogor, Yang Berhormat Subang, Yang Berhormat daripada Gombak, untuk mengantungkan mereka selama 6 bulan. Tetapi ini melanggar 27 dan khas mengenai 27.3 dengan izin yang berbunyi, except as provided in Standing Orders 43 and in paragraph 5 of Standing Order 86 and 26.1, not less than 14 days notice of any motion shall be given unless it is in the name of a minister, in which case 7 days notice, or inilah yang penting, or if the Tuan Dipertua is satisfied upon representation to him by a minister that the public interest requires that a motion should be debated as soon as possible, 1 day's notice shall be sufficient. Dan sangat jelas bahawa Tuan Dipertua adalah satisfied that in the public interest requires a motion should be debated as soon as possible. Dan di sini Tuan Dipertua ada the conflict of interest oleh kerana yang Tuan Dipertua adalah terlibat dalam isu-isu ini, dan tentulah tidak boleh memberi apa-apa kebenaran mengenai perkara ini. Dan itu bukan sahaja melanggar peraturan 27.1, tapi pun oleh kerana the speaker must be seen to be fair, must be seen to be fair. Dan dalam perkara ini sangatlah jelas bahawa inilah melanggar peraturan mesyuarat. Dan kedua, bahawa kalau amalan yang biasa ialah kalau adalah mau ambil tindakan terhadap ahli-ahli parlimen, mereka perlu dirujuk kepada jawatankuasa hak keistimewaan dan bukan satu kangaroo court, satu rush to justice oleh kerana ada majoriti. Sungguh pun ada simple majority boleh buat apa yang sesuka hati. Dan inilah akan menjatuhkan kepercayaan ahli-ahli parlimen kepada bukan sahaja Dewan Yang Mulia ini, kepada orang ramai pun. Apa yang sudah berlaku sehingga usul-usul macam ini boleh dikemukakan melanggari segala peraturan mesyuarat, segala convention, dan apabila Tuan Betul menjadi speaker, kita ada harap bahawa Tuan Betul boleh fair and just, tapi nampaknya something has gone wrong. Bolehkah ini boleh memberi satu penjelasan kenapa persetujuan diberi supaya perkara ini disegerakan? Melanggari, dan kalau tidak, tak patutlah kalau perlu 7 hari notis, usul ini tak patut dalam aturan mesyuarat oleh kerana tak cukup 7 hari. Terima kasih Ibu Timur. Terima kasih. Ahli yang berhormat selalu berhujah pasal peraturan mesyuarat dan convention. Convention mengikut saya, apa yang dibuat, standard saya yang saya tahu, yang saya cukup adil, ialah mesyuarat jawatan kuasa sebelum dibentang jangan dulu dihibur. Convention kan Ibu Timur. Tetapi sebelum pun ada apa-apa, sudah keluar dalam semua Twitter, blog, YouTube. Convention. Terima Ahli yang berhormat Matang Pau, saya respons kepada Ibu Timur. Saya respons kepada Ibu Timur yang berhormat. Jadi Ibu Timur, yang bawa usul itu adalah Menteri 27.3. Apabila Menteri buat sesuatu usul, saya sebagai speaker, menurut peraturan 15, bukan saya buat peraturan mesyuarat yang berhormat. Dan saya apabila diberi penjelasan setuju bahwa yang juga nanti buat pendirian bukan saya yang berhormat. Ibu Timur, I can't even vote. Karena saya duduk di sini di bawah artikel 57. Seringkali Bukit Glogor memalukan saya karena saya bukan ahli parlimen. Tapi secara konvensinya, pernah kali yang berhormat dengar bahwa membawa parlimen, apapun speaker itu, bahwa dia orang
buat begitu menghina? Convention. You are telling to me about convention. Bukit Gelugur, saya tidak bercerita dengan Bukit Gelugur. Pematang Pau, I'm sorry Bukit Gelugur. Saya Pematang Pau bukan bercerita sama kamu. Itu convention. Jadi dalam hal ini, itulah interpretation saya. 99, saya terima kasih kena beruja begitu. Karena menteri sendiri yang buat. Tapi tafsirlah secara adil, Tan Sri. Janganlah membuta tuli tafsir peraturan yang jelas dalam peraturan ini. Mesti ada notis 7 hari. Ini notis 7 hari apa? 7 hari notis tak ada langsung. Gombak sudah. Kalau nak tafsir Gombak secara adil. sudah. Ini ketafsiran. Gombak sudahlah. Lebih baik buang buku peraturan. Ahli yang berhormat. Bagus. Soalan bukan sama ada Tuan Yang Bertuah. Soalan bukan sama Ahli ada yang Tuan Yang berhormat, Bertuah. sudahlah ahli yang berhormat. Ibu Timur masih lagi dengan peraturan masyarakatnya. Soalan bukan. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Soalan bukan sama ada Tuan Yang Bertuah ada hak untuk undi, ada undi tak undi. Tapi mengikut peraturan mesyuarat bahawa bukan convention sahaja, peraturan mesyuarat yang tetap bahawa perlulah 7 hari notis untuk apa-apa usul ada nama di bawah nama yang bawah menteri selain daripada boleh memuaskan yang Tuan Yang Bertuah. In the public interest requires a motion should be debated as soon as possible. Dan ini in the public interest requires that it should not be allowed. Oleh kerana inilah mengenai public confidence mengenai urusan dan penjalanan Dewan Yang Mulia ini. Public interest dictate bahawa tak boleh dikecualikan, perlulah 7 hari notis. Dan itulah kenapa bolehkah Tuan Yang Bertuah memuaskan kita kenapa ini dikecualikan. Oleh kerana tidak ada rules of natural justice diikuti, di mana tuduhan-tuduhan dibuat adalah mereka yang terlibat diberi ada peluang untuk membersihkan nama mereka, dan semua dan perkara ini tidak dirujuk kepada jawatankuasa hak keistimewaan. Public interest tunjuk bahawa kita kena short circuit the whole process. Dan kalau begitu kehakiman sudah jatuh kepercayaan orang ramai mengenai keutuhan kehakiman, akankah ini kita mahu menjatuhkan pun kepercayaan terhadap sistem parlimen, khasnya jawatan Tuan Yang Bertuah. Kita tahu Tuan Yang Bertuah bukan senang, dia ada jawatan sandwich, boleh kata sandwich, tapi we have to act fairly, justly, dan tak bolehlah dan tak boleh membenarkan peraturan ini untuk disalahgunakan, bukan oleh Tuan Yang Bertuah tapi untuk menteri-menteri yang berkenaan.